Okey, baik. Kita tengok contoh soalan yang ada pada untuk bab elektrik. Okey. Untuk yang pertama, kalau kita tengok tak. Macam ni soalan yang penuh soalan lama ni. Antara berikut, yang manakah mempunyai kerintangan yang terbesar? Soalan 63 ni. Agak-agak mana jawapan dia? Okey, kerintangan yang terbesar maksudnya benda tu adalah penebat lah. Penebat. Jadi, hok mana penebat antara A, B, C, D? Siapa nak jawab? A, B, C atau D? Zulaika ada Zulaika. Mana Zulaika? Apa jawapan dia? D. So, kalau keluar soalan macam ni, saya rasa awak boleh tak ada masalah lah. So, jawapan dia D lah. Getah. Sebab dia... Apa dia? Germanium. Germanium ni adalah sejenis radioaktif. Germanium, radioaktif. Okey. Rintangan satu dawai seragam, satu wayar seragam yang panjangnya 5 meter, luas keratan rentas dia 2 darab 10 kuasa negatif 7 meter kuasa 2 ialah 0.4 ohm. Berapakah kerintangan wayar itu? Okey. Maksudnya dia tanya kerintangan lah. Kalau rumus mareng, kita belajar mareng, apa rumus dia? Apa rumus dia? Mana dah? Okey. Rumus dia R sama dengan rho kerintangan A luas permukaan bahagi dengan L. Tak? So jadi ni rintangan rho ni kerintangan, A luas permukaan, luas keratan rentas ataupun luas ni wayar tu lah. Wayar ni luas permukaan dia, luas keratan dia. Okey, dan L adalah panjang wayar. Okey. Jadi tu kita perlu masukkan dalam rumus saja. Dia nak adalah kerintangan. Maksudnya dia nak nilai rho. Jadi rho sama dengan R darab dengan L bahagi dengan A. Okey. So R dia berapa? 0.4. L dia 5 meter. Per dengan A, luas permukaan. Luas keratan rentas. 2 darab 10 kuasa negatif 7. So, kira je menggunakan kalkulator. Okay, 0.4 darab dengan 5 bahagi dengan 2 eksponen negatif 7. So, jawapan awak adalah, kerintangannya adalah buat apa jadi gini pula? Betul dah. Cikgu buka ke RA per L. RA per L. RA per dengan L. Buat apa? Rumus dia macam mana? Dah ingat dah rumus dia ada. Sebab dalam latihan mareng dia nak kerintangan, rumus dia RA per L. Okey. Semula. Sorry. Dia macam ni. Rumus dia R, rintangan sama dengan rho tak? Rho L per dengan A ke? Okey, rumus asal dia, so kita check balik dekat nota asal dia. Dalam dah. Okey, di sini.
Rumus asal dia macam ni. Okey, R sama dengan rho L per dengan A. Silap tadi, tertukar tadi. Rho L. Rho L bahagi dengan A. Jadi, lama. Azan pula. Okey, kejap Ya. Ya. Hmm. Ya, ya, ya. Okey, baik, kita sambung. Ini adalah rumus asal dia, rumus rintangan. Rintangan sama dengan rho L per dengan A. Okey, rho tu kerintangan, L panjang panjang gelombang, panjang dawai, A luas keratan rentas. Okey. So soalan ni dia nak berapakah kerintangan bahan wayar itu. So dia nak rho lah. Rho sama dengan RA per dengan L. Okey, gantikan balik. Rho R 0.4 darab dengan luas keratan rentas dia adalah 2 darab 10 kuasa negatif 7. 2 darab 10 kuasa negatif 7 bahagi dengan panjang dia 5 meter lah. 5 meter. So jawapan kerintangan dia adalah 0.4 darab dengan 2 eksponen negatif 7 bahagi 5.
So 1.6 darab 10 kuasa negatif 8. So, 1.6 darab 10 kuasa negatif 8 ohm meter. Ohm meter. Tu adalah jawapan dia. So jawapan dia sini adalah A lah. Okey. Kerintangan wayar. Kalau rintangan ohm saja dah. Kalau kerintangan ohm meter. Tu dia dah. Tapi dia punya apa? Semua ni dia ada dalam senarai rumus. Okey, awak boleh rujuk balik muka surat depan soalan tu. Tak ada masalah. Okey, berapakah nisbah kerintangan dua wayar yang sama panjang, okey, dan rintangan yang sama, tapi diameter dia 0.2 dan 0.4. Nisbah kerintangan. Okey. Dia berbeza diameter saja. Maksudnya dia berbeza jejari ya. Okey. Katakanlah awak ada yang pertama. Rho sama dengan RA per dengan L. Okey, yang pertama dulu. Kerintangan rho. Rho kita ambil rho. R dia R, rintangan yang sama R. A dia yang berubah. A tu pi J kuasa 2 tak? Pi J tu sebab dia bagi diameter kena bahagi 2 lah. Okey, kita ambil 0.2 ni dulu. Jadi diameter jejari dia adalah 0.1 kuasa 2. Nah, lepas tu per dengan L dia pun sama. L. Kita tulis L dulu. Lepas tu yang kedua rho sama dengan R pi yang tadi 0.4 bahagi 2 0.2 kuasa 2. Per dengan L. Yang sama ni kita boleh potong. R boleh potong, R boleh potong. Ni rho 1, ni rho 2. Okey. Lepas tu ni pi boleh potong, L pun boleh potong. Yang tinggal dia adalah rho 1 per dengan rho 2 sama dengan 0.1 kuasa 2 per dengan 0.2 kuasa 2. Okey. Jadi kita kembangkan dia lagi. Rho 1 per rho 2 sama dengan 0.1 kuasa 2 berapa? 0.01 tak? Per dengan 0.2 kuasa 2? 0.04. 0.04. So sini berapa nisbah dia ni? Kalau rho 1 nisbah rho 2 atas 1 nisbah 4. So jawapan dia L tu dia tu. L panjang dia. Ni akan dia kena mempunyai panjang dan rintangan yang sama. Sebab tu kita boleh potong L ni. Okey. Ya. Kita tengok soalan subjektif pula, subjektif. Okey, soalan 68 contoh ya. 68 menunjukkan 68.1 menunjukkan sebuah litar yang mengandungi 3 perintang serupa. X, Y, Z dan 2 alat pengukur P dan Q. Okey, ni kita tahu X, Y, Z ni adalah perintang. Hak kita tak tahu adalah P dan Q. Okey, soalan dia namakan alat pengukur P dan Q. Siapa tahu P dan Q tu apa? P emitter. P emitter. Emitter. Sebab apa emitter? Kita kena tahu emitter ni disambung secara sesiri. Maksudnya dia berada dalam litar.
Kalau Q ni dia bersambung secara selari. Kalau selari adalah voltmeter. Voltmeter. Pendek tu. 2 meter untuk dia. Voltmeter ni mengukur voltan. Okey, kalau gini. Kalau awak tengok gini kan, ada 1 litar. Ada 1 litar tau. Disambung satu alat. Lepas tu, dia letak gini. Okey, lepas tu, alat ni alat X. Satu lagi, alat Y. Okey. Lepas tu, dalam soalan, contohnya dia tanya, namakan alat X. Okey, kalau alat tu disambung secara sesiri, maksudnya dia berada dalam litar ni. Litar ni. Dia berada dalam litar, maksudnya ini adalah ammeter. Kalau awak ambil voltmeter, letak sini voltmeter, litar tu tak akan berfungsi. Kalau disambung secara selari macam ni, alat ni adalah voltmeter. Kalau awak ambil ammeter, sambung sini, ammeter tu tak akan berfungsi. Dia tak boleh menunjukkan nilai arus. Boleh faham? Tu sambungan ammeter dengan voltmeter. Voltmeter ni secara selari, ammeter sesiri. Kena faham balik tu. Okey. B1, apabila satu perintang serupa disambung secara selari dengan perintang Z, apa yang terjadi pada bacaan pengukur P dan Q? Ada perintang serupa disambung secara selari dengan perintang Z. Oh, maksudnya dia sambung satu lagi perintang ni. Sambung satu lagi. Perintang tu serupa. Agak-agak apa akan jadi pada bacaan P dan Q? Okey, saya lukis sini kita ada bateri. Lepas tu disambung secara satu perintang. Satu perintang lagi. Sini voltmeter, sini ammeter. Lepas tu mula-mula dia ada dua je perintang ni. Lepas tu apa akan jadi pada bacaan ammeter dengan voltmeter sekiranya satu lagi perintang duduk sini. Perintang yang sama. Okey. Asal dia macam ni. Okey. Asal dia, yang ni rajah 1, sini rajah 2. Asal dia ni dah rajah 1 tak? Lepas tu dia pindah pergi ke rajah 2. Apa perbezaan? Adakah ammeter tu semakin bertambah bacaan dia ataupun semakin berkurang? Okey, katakanlah bateri ni 6 volt. 6 volt. Okey. Lepas tu rintangan bagi perintang ni 1 ohm. Dua-dua ni 1 ohm. 1 ohm. Sini pun 1 ohm. Okey, 1 ohm. Lepas tu kita cuba kita kira berapa dia punya bacaan ammeter. Okey, nak cari bacaan ammeter, kita kena guna rumus V sama dengan IR tak? Jadi I sama dengan V per R. Okey, tapi sini ada dua perintang.
Jadi rintangan kalau kita nak guna, kita kena gabung biar dia jadi satu. Jumlah rintangan berkesan. Nak cari jumlah rintangan berkesan adalah 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Tak? Lepas tu, kita gabung jadi 1 per R sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 1. Betul? Okey. Jadi R sama dengan 1 tambah 1, 2. 2 bawah jadi 2 per 1. Jadi kita terbalikkan dia jadi 1 per 2 atau 0.5 ohm. Boleh faham tak ni? Faham tak cara saya tunjuk? Faham Faham. Okey. Jadi jumlah rintangan berkesan dia 0.5. Jadi I sama dengan V 6 volt bahagi dengan 0.5 bersamaan dengan 12 ampere. So bacaan ammeter sini adalah 12 ampere. Bacaan dia adalah 12 ampere. Okey, boleh. Bacaan voltmeter, siapa tahu berapa bacaan voltmeter tu? Siapa boleh jawab? Berapa bacaan voltmeter ni sini? Pak saya tunjuk ni, pak saya bulatkan ni. Jap. Sebab jawab je. Kalau salah pun tak apa. Saya 12 rasa darab 6. Berapa? 12 darab 6? Maksudnya 12 darab 1. senang kot. 10. 10. Tenang. Jawapan dia 6. Kalau litar selari gini, dia akan dapat 6 volt. Semua dapat 6 volt. Atas sini 6 volt, sini 6 volt. Jadi bacaan dia adalah sama. Sama juga dengan hot 3 ni. Kalau sini 6 volt, sini pun akan dapat 6 volt, 6 volt, 6 volt. Semua akan dapat 6 volt. Jadi bacaan voltmeter tidak berubah. Tak? Daripada yang pertama ke yang kedua ni, voltmeter bacaan dia tetap adalah sama. Adalah sama. So voltmeter tak berubah. Yang berubah adalah ammeter. Okey. Berapa yang berubah tu? So kita boleh kira sini pula. Dia kata dia buat dia kata dia tambah 1 tak? 1 daripada dua perintang ni tambah 1. Jadi sini 1 ohm, sini 1 ohm. Kita beranggapan 1 ohm. So lepas tu nak kira rintangan berkesan dia 1 per R sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 1. Boleh? Jadi 1 per R sama dengan 1 tambah 1 tambah 1, 3 per dengan 1. Maka rintangan berkesan dia adalah 0.33 ohm. 0.033 ohm masukkan dalam rumus V sama dengan IR. So kita nak kira I sama dengan V 6 bahagi dengan R 0.33. So jawapan dia adalah 6 bahagi 0.33 18.1818 ampere. Jadi daripada litar ni 12 volt, bila kita tambah satu lagi beban ataupun perintang, bacaan arus dia semakin bertambah. Jadi daripada 12 ampere dia jadi 18.1818. Gitu. Okey. Tu prinsip litar selari. Kalau lagi banyak kita tambah beban secara selari, semakin besar dia punya arus yang terhasil. Disebabkan oleh rintangan berkesan dia semakin kecil. Kalau kita tambah lagi banyak, rintangan dia semakin kecil. Macam tu.
Okay. Sebab itulah extension ke lampu rumah ke disambung secara selari. Di samping dia boleh beri cahaya yang terang. Okay. Dia juga boleh kalau rosak salah satu pun dia tak ada masalah. Boleh Boleh ni? Okey, baik. Seterusnya. Soalan C. Perintang X, Y dan Z diganti dengan 3 buah K, L, M, N. Yang seperti yang ditunjukkan dalam rajah 68.2. Okey. Perintang dia disambung sini. Bandingkan kecerahan mentol. Okey, baik. Saya nak tanya. Mentol mana paling cerah? Sama. L. Okey. K. M. K saja. K dengan L. K dengan M. M. Anda pasti. LM. L dengan M. L dengan M. Okey. So yang cara nak kira dia yang pertama dia sambung secara selari, okey? Selari. Lepas tu K ni pula disambung secara sesiri. Jadi yang cerahnya adalah L dan M. K dan L, K kurang daripada L kecerahan dia. L dengan M, L sama dengan M. Tu. Sebab litas selari lagi cerah daripada litas sesiri. Okey, lagi contoh soalan lain. Nombor 71 kita tengok Hitungkan rintangan berkesan dalam litar. Kalau awak tengok ni macam pening je tak. Tadi kita boleh ubah dia punya kedudukan. Okey, yang pertama kita lukis bateri dulu. Okey, bateri sambung dengan emitter. Okey, A1 sambung macam tu. Lepas tu dia pergi ke 10 ohm. 10 ohm hak ni. Okey. Lepas tu dia sambung begini ke 5 ohm. Sambung 5 ohm tu ada 5 ohm lagi. Dia lagi sebiji tu 5 ohm. Okey, lepas tu dia pun sambung gini pula dengan 10 ohm. 10 ohm. Barulah litar tu lengkap. Okey, betul tak sambungan saya buat? Dan dia letak sini satu. A2. Okey. Okey, dia suruh cari rintangan berkesan. Okey, yang pertama awak kena gabung dulu. Daripada litar ni dia jadi gini. Litar yang kedua. Awak lukiskan balik. Okey. Daripada ni mari gini dia pecah dua gini. Sini 10 ohm. Lepas tu ni tambah. Antara dua ni kita tambah. Jumlah dia adalah jadi 10 ohm juga tak? 10 ohm. Okey, gabung dengan 10 ohm lagi. Lengkapkan 1 litar. Nampak Dia gabung daripada sini ni tak ada A2. Sini A1. Okey, dia gabung. Jadi ni yang pertama, lepas tu awak kena gabung lagi.
Daripada ni tukar jadi gini pula. Sutir. 10 ohm. Sini 10 dengan 10 yang selari kita kena buat 1 per R sama dengan 1/10 tambah 1/10. Jadi 1 per R sama dengan 1/5. Okay. Jadi jumlah rintangan sini adalah 5 ohm. Lah. Okay. Okay tak? Okay. Okay. Lepas tu gabung jadi satu pula. Ni sini gabung. Nampak sangat lah. Okay, gabungkan dia jadi satu. Sini. Gabung tu cuma kita tambah je lah. So jadi 15 ohm. Boleh? So jumlah rintangan berkesan dalam letak ini adalah 15 ohm. Hasil daripada litar gini kita susun jadi gini, lepas tu susun jadi gini, gini, lepas tu jadi gini, maka jumlah hasil dia yang terakhir adalah 15 ohm. Okey. Lepas tu pula apabila suis S dihidupkan, tentukan bacaan emitter. Okey, bacaan emitter. A1 dulu. So A1 ni kita guna rumus V sama dengan IR saja, R tu adalah rintangan berkesan. I sama dengan V dia adalah 7.5 bahagi dengan R 15. So jawapan dia 0.5 ampere. Okey. A1 ni 0.5 ampere. Okey. Lepas tu pula 0.5 ampere sampai sini dia membahagi. 0.5 ni sampai sini dia membahagi. Ni. 0.5 sini Ini 0.5 lagi sini. Sampai sini dia membahagi. So membahagi 2 dia jadi berapa? Bahagi 2 sama banyak. Sebab 10. So 0.5 bahagi 2 je lah. 0.5 bahagi 2 bersamaan dengan 0.25 ampere. Boleh Lepas tu beza keupayaan merentasi PQ. P dengan Q. Merentasi 10 ni. So kita boleh kira rumus V sama dengan IR, V sama dengan IR, I dia 0.25 darab dengan R 10. Ni 10. So jawapan dia adalah 2.5 volt yang merentasi dia. Boleh sedikit sebanyak perbincangan pasal ni rintangan berkesan. Okey ni. Hello. Cikgu. Ya. Yang B1 ke ni? B1. Soalan ni. Kau nak cari A1 A1. Okey. A1 ni sebabkan litar ni A1 arus yang mengalir setelah arus keseluruhan yang mengalir dalam satu litar tu. Jadi kalau kita nak cari arus, kita boleh guna V sama dengan IR. R yang dimaksudkan tu adalah R keseluruhan, rintangan berkesan. 15 kita kira dia. Ni 15 kita kira dia. Jadi kita masuklah dalam rumus V 7.5 I kita nak cari nilai arus dan R dia adalah 15. Maka I sama dengan 7.5 bahagi 15.
7.5 bahagi 15 bersamaan dengan 0.5 ampere. Alright. 7.5 main mana tu? Hah? 7.5 tu. 7.5 ni sini di bateri. Bateri. Di bateri. Bateri yang dia bekalkan, dia beri pada litar. Boleh? Okey, boleh. Okey. Hak ni pula A2 ni pula cara kita nak tu sebab di sini 10, sini 5 campur 5 jadi 10 juga. Maka kalau A1 ni 0.5 0.5 dia pun sampai sini dia pecah dua arus tu. Arus tu terbahagi dua. Tapi dia terbahagi sama banyak sebab apa? Rintangan sama. Sini 10, sini 5 campur 5, 10 juga. Jadi 0.5 tu kita bahagi 2, maka dapatlah nilai sini untuk A2 ni. 0.25. Okey, boleh? Boleh Alright. Senyap Boleh ni? Hello? Boleh. Boleh Boleh. So jadi itu je lah untuk hari ni. Saya tak mahu bebankan awak dengan banyak-banyak. Okey, kalau boleh bagi pengiraan ni awak boleh kuasai untuk pengiraan cari rintangan berkesan, cari nilai arus, cari nilai beza upaya, insya-Allah bab elektrik awak boleh tapau. Bab elektrik ni dia banyak pengiraan, sangat banyak pengiraan. So dia untuk memudahkan awak kena selalu buat latihan. Dalam modul ni pun kalau awak ada masa awak buatlah. Kalau awak nak tanya jawapan, awak snap gambar, awak atas saya. Saya boleh beri jawapan. Boleh? Okey. Harapnya okey lah ni. Walaupun saya tahu fizik ni dah lah waktu tengah hari. Awak pun dah letih dah daripada pagi belajar. Tahu. Lepas tu, fizik ni pula bukannya subjek yang ringan. Subjek yang berat. Okey. Tapi awak dah terlajak ambil fizik. Jadi awak tak kena, nak tak nak awak kena terpaksa hadapnya. Jangan nyesal pula ambil fizik. Setelah beberapa lama dah awak ambil fizik, lepas tu rasa menyesal. Tak boleh Kena berusaha juga sedaya upaya walaupun awak rasa fizik ni boringnya lah fizik tau. Boring ke fizik? Sedap you. Sedap. Belajar cikgu sedap. Ya, sedap. Dalam sekali boring. Okay. So, saya tak beri tugasan hari ni. Jadi, saya dak paksa kalau awak nak buat dalam buku modul tu, kalau nak jawapan kira-kira, jawapan apa-apa awak boleh Telegram saya. Ataupun cikgu saya buat latihan nak suruh cikgu tanda, boleh saya tolong tanda. Okay. Ramai juga masuk 34 dah. Budak Bayu dah masuk ke? Saya ingat ke tak masuk dah. Masuk ke? Masuk dah cikgu. Oh, ada rupanya. Tak apalah. Subtopik seterusnya untuk minggu depan lah. Boleh Boleh. Pening agak awak dok pening lah. Okey, itu saja wallahu alam. Saya stop sini dulu. Sebelum left sila tulis nama untuk kehadiran. Itu saja wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu. Cikgu nak tanya. Boleh?
Modul soalan tadi cikgu ambil mana? Modul soalan. Awak nak ke? Kalau cikgu boleh share notan cikgu tulis tadi boleh lah. Boleh. Okey, terima kasih cikgu. Saya. Sama. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih cikgu. Saya. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu. cikgu. Sama. Cikgu. Terima Sama. kasih cikgu. Cikgu. Sama-sama.